Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Al-muta'alliqatani. Kitab tu kena ada betul kan sikit, pasal ada kesilapan cetakan type itu. Bukan al-muta'alliqati tapi al-muta'alliqatani. Kalau tak kerti repair tu biar je lah. Muta'alliqatani alif lam mim ta ain lam qaf ta alif nun. Muta'alliqatani, bukan muta'alliqati, muta'alliqatani bi jami'il mumkinati. Terjemah dia yang takluk keduanya. Terjemah betul, biar Arab tak betul. Yakni kudrat dan iradat itu dengan sekalian mungkin, yakni dengan segala perkara yang harus adanya dan tiada dengan sekira-kira bersamaan padanya. Masa ada dan tiada akan sebagai ta'aluk suluhi qadim, tiada ta'aluk tanjizi qadim dan ta'aluk tanjizi hadis, kerana keduanya tiada menghabisi segala mungkin dengan ta'aluk tanjizi qadim dan tiada dengan tanjizi hadis, hanyalah dengan suluhi qadim jua. Dan bermula makna ta'aluk itu iaitu menuntut sifat akan perkara yang lebih atas perdiriannya dengan zat. Ilam, ketahui olehmu bahawasanya segala sifat ma'ani itu setengah daripadanya barang yang tiada mempunyai ta'aluk iaitu hayat, dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk taksir dan iaitu kudrat, dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk takhsis dan iaitu iradat. Maka makna taksir itu berbekas dan makna takhsis itu menentukan. Maka takhsis itu pada qaul yang mutamad berbekas juga pada menentukan, dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk inkishaf dan iaitu ilmu dan sama' dan basar, dan setengah daripadanya ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk dilalah iaitu kalam. Maka dari kerana keadaan ta'aluk kudrat iradat itu ta'aluk taksir, tiada ta'aluk keduanya dengan segala yang wajib dan tiada ta'aluk keduanya dengan segala yang mustahil. Tiada lazim daripada tiada ta'aluk kudrat dengan keduanya lemah Tuhan, kerana bahawasanya keduanya bukan bahagian kudrat, dan dari kerana bahawasanya jikalau ta'aluk ia dengan keduanya nescaya lazimlah oleh fasad, kerana lazim atasnya ta'aluk dengan membinasakan zat yang maha tinggi dan membinasakan ketuhanan daripada zat yang maha tinggi. Dan seumpama demikian itu, dengan ini diketahui orang akan jatuh perkataan setengah daripada ahli bid'ah bahawasanya Allah Ta'ala kuasa bahawa mengambil akan anak, kerana jikalau tiada kuasa nescaya adalah ia lemah. Maka seolah-olah ini orang bid'ah diambilkan ini i'tiqad daripada cerita Sayyidina Idris alaihi salam serta Iblis alaihi la'natu, iaitu bahawasanya Sayyidina Idris
menjahit akan pakaian padahal ia berkata ketika keluar jarumnya dan masuknya, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, maka tiba-tiba. Baik. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia juga. Belah ihsan daripada dia semata masih beri kita kebolehan berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dialah yang menghidupkan kita. Alhamdulillah. Diberi kita nikmat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita pula untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi kita ada semangat kesungguhan untuk berada dalam majlis ilmu, tempat yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Diberi kita sedar hati dan perasaan, ada perasaan ke Tuhan, ke Allah Ta'ala. Sedar Allah bagi rezeki aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku. Masa yang sama dia beri kita pula betul perjalanan hidup kita tepat dengan syariat. Dengan disedarkan kita ke dia tu, kita berasa apa yang ada kat kita ni amanah. Mata amanah, tangan amanah. Tak ada kita buat khianat. Kalau buat khianat pun mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sedar untuk kita taubat, mengaku zalim jahat kita, mengaku buahnya nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur dia beri pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa boleh berada majlis yang mulia untuk kita insya-Allah manfaatkan daripada kitab Sirajul Huda. Kita masih duduk sambung bicara mengenai kudrat iradat. Yang terdekat bicara mengenai iradat dan amar. Begitu juga masalah redha, izin. Yang tempat tu kalau tak reti tu saya dah bicara. Kalau bodoh jaga boleh rosak dan binasa. Akidah tak betul belaka. Pasal tak pergi mengaji elok-elok, mengaji sekat tiang. Mesti bagi selesai belajar bab kudrat iradat ni. Mana yang menentu Allah Ta'ala, masa yang sama mana yang ada taklif usaha ikhtiar. Macam mana prinsip untuk bagi faham redha dengan takdir. Masa yang sama apa yang kita buat taat, pujilah Allah Ta'ala semutlaknya. Kalau ada silap dan salah, jangan benda yang tak elok, jangan sama sekali nisbah pada Allah Ta'ala. Jangan jadi macam iblis dan syaitan yang menyalahkan Tuhan. Apa perbuatan yang buat tak elok, dia salahkan Tuhan. Jangan jadi perangai iblis syaitan macam tu. Jadilah perangai Nabi-Nabi dan para Rasul, walaupun taat, dia rasa apa tak ada pada dia, bahkan Allah lah yang bagi hidayah. Allah yang memberikan dia kederat, Allah yang memberikan dia semangat. Semua daripada limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Masa yang sama dia jaga adab, walaupun baik buruk pada Allah Ta'ala, tapi buruk dia nisbahkan pada diri mereka. Ini akhlak yang mulia daripada Nabi-Nabi Rasul, macam mana telah kita bicara. Sambung kita ni khas dia nak sebut mengenai ta'alluq. Walaupun ada sikit sebanyak ta'alluq kita dah bicara. Khas dia nak sebut bab ta'alluq. Mana yang ada ta'alluq, khasnya dalam bab sifat ma'ani ni. Jadi asal dalam matan kudrat dan iradat ni al-muta'alliqatani bijami'il mungkinat. Kudrat dan iradat ni kata dia ta'alluq keduanya, yakni kudrat dan iradat keduanya tu kembali pada kudrat iradat. Satu baca Arab dia muta'alliqatani, bukan muta'alliqati. Bertakluklah kudrat dan iradat itu dengan sekalian mungkin. Jadi setiap sifat ma'ani ni kecuali hayat, dia ada tempat ta'aluk. Bab ta'aluk ni kita mesti faham tempat ta'aluk, cara ta'aluk. Antara sikit sebanyak kita dah bicara jenis ta'aluk. Ada jenis suluhi, tanjizi, ada cara ta'aluk. Ada sedikit dalam kitab tak jumpa lagi, tapi saya dah sebut ada kudrat ta'aluk dia taksir, iradat ta'aluk dia takhsis. Khas tempat ta'aluk kita ada sebut, memang kita duduk bicara situ. Tahu mana? Mungkinat, jaizat, bahasa lain mungkinat, jaizat, makhluqat, makhluk. Semua makhluk adalah jaizat, semua makhluk adalah mungkinat asal. Jadi kudrat iradat ni dia ta'aluk dengan yang mungkin, yakni mungkin ni apa? Segala perkara yang harus adanya dan tiada.
Kita ada bicara itu, apa maksud kata mungkinat itu? Sekira-kira bersamaan padanya, pada mungkin ini, bangsa ada dan tiada. Ta'aluk kudrat iradat ni pula asalnya ta'aluk dengan sebagai ta'aluk suluhi qadim. Kalau ikut asal suluhi qadim ni kudrat suluhi qadim. Ada sikit sebanyak kita dah bicara. Kudrat ta'aluk suluhi qadim. Jadi ta'aluknya benar-benar mungkin khasnya pada kudrat, ta'aluk dia adalah sebagai ta'aluk suluhi qadim. Tiada ta'aluk tanjizi qadim. Jadi kudrat tak ta'aluk tanjizi qadim. Kalau nak sebut dua-dua pun, kudrat iradat tak ta'aluk dengan suluhi dengan tanjizi qadim. Pasal tak ada makhluk yang Allah Ta'ala tanjizkan qadim. Atas nama makhluk, semua makhluk hadis. Tapi pandang pada sudut kudrat dan iradat, ada suluhi pada Allah Ta'ala untuk dia nak buat makhluk macam mana sekendak dia. Itulah dia panggil ada ta'aluk suluhi qadim. Macam mana pun ada khas, kita dah bicara lepas. Bab kudrat ada suluhi qadim, bab iradat qaul mu'tamad tak ada suluhi qadim, dia hanya ada tanjizi qadim. Tanjizi hadis pun tak ada. Jadi atas dia sebut kata ada ta'aluk sebagai ta'aluk suluhi qadim tu kudrat. Jadi kudrat ada suluhi qadim, dan memang kudrat tiada ta'aluk tanjizi qadim. Dan kudrat tiada ta'aluk tanjizi qadim dan ta'aluk tanjizi hadis. Itu juga dia kata atas nama ta'aluk mungkin tu pada kudrat tu, tengok tak mungkin tu saja kan. Ta'aluk kudrat tu adalah ta'aluk suluhi qadim, pandang kepada ta'aluk mungkin tu, bukan ta'aluk tanjizi qadim, bukan ta'aluk tanjizi hadis. Tengok iktibar tak mungkin tu saja. Dia adalah hanya semata-mata ta'aluk suluhi qadim. Boleh baca kitab ni, dia mesti tahu macam mana nak baca tu kan. Kadang baca tapi pening. Jadi pasal nak tengok iktibar dia nak sebut, dan kata macam mana pula boleh tak ada tanjizi qadim, tak ada ta'aluk tanjizi hadis. Iktibar kudrat ta'aluk mungkin. Itu lah. Dia suluhi je lah. Bila Allah Ta'ala bagi jadi, dia tak suluhi dah lah. Tu dah tanjizi hadis. Pandang pada sebelum dia nak buat, layak dia buat. Tu dia panggil suluhi qadim. Kerana keduanya tiada menghabisi segala mungkin dengan ta'aluk tanjizi qadim. Kerana keduanya kudrat iradat ni tiada menghabisi segala mungkin tiada menghabisi segala mungkin dengan ta'aluk tanjizi qadim. Kerana kudrat iradat ni dia tak menghabisi segala mungkin. Fa qudratun bi mumkinin ta'allaqas bila tanahi ma bihi ta'allaqas. Dia ta'aluk dengan tak ada tanahi, tak ada kesudahan. Apa maksud tak ada kesudahan ni? Tak ada kesudahan, tak menghabisi. Pasal nisbah Allah Ta'ala buat kepada makhluk Allah Ta'ala nak bagi jadi nanti, khasnya bila dah dibangkitkan di mahsyar, ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Berapa lama ahli syurga dalam syurga? Selama-lamanya. Betul? Kuasa ke orang Ta'ala buat itu? Kuasa terus mana? Kuasa lah. Mana nak boleh cerita kuasa banyak mana? Itu yang kuasa dia tak boleh nak menghabisi mungkin. Pasal mungkin nisbah Allah Ta'ala janji, mungkin tu atas bahasa saya pernah sebut infinity. Mungkin tu tak boleh nak dihabisi. Pasal apa?
Pasal memang Allah Ta'ala janji khalidina fiha abada. Jadi kalau situ ada takluk kudrat, iradat pun sama. Allah Ta'ala dia dah tentu, memang dia dah tentu. Tapi apa yang ditentu dalam syurga dan neraka tu terdur macam mana? Sama juga bila tanahi ma bihi ta'alaqat. Tak ada tanahi, tak ada kesudahan, tak ada penghujung, tak ada penghabis. Siapa? Khalidina fiha abada. Nisbah tentu memang Allah Ta'ala taksirkan, tapi kita tak tahu taksir dia. Tapi sampai mana? Mana kita tahu sampai mana? Pasal dia tak ada hujung mana. Pasal dia punya atas bahasa saya sebut dah. Saya suruh ingat orang itu bahasa tu. Apa istilah dia? Infinity. Maksud infinity apa? Tak ada kesudahan. No ending. Ahli syurga duduk dalam syurga, no ending. Ahli yang memang neraka pun kekal neraka, no ending. Itu maksud dia. Kudrat iradah ni takluk atas nama Sulul Qadim, pandang pada sudut tak mungkin tu saja, dan tiada menghabisi mungkin dengan takluk tanjizi qadim. Dia tak menghabisi. Maksud tak menghabisi tu apa? Banyak mana? Oh, kalau nisbah kita tak tahu. Kalau nisbah Allah, Allah hak dia. Semua dalam ilmu dia, mana boleh ada dia tak tahu, mana boleh yang dia belum tentu. Yang ni kita bicara ni atas konteks kita. Kita nak fahamkan takluk kudrat iradah Allah Ta'ala, nisbah dibuat pada makhluk ni memang asal mungkin, tapi mungkin yang dia telah janji, khasnya belah dibangkitkan selepas tiup sangka kedua nanti, macam mana? Kekal abadi. Bila kekal abadi, takluk kudrat iradah pada mungkin tu tiada menghabisi. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Ngerti? Kalau baca balik faham? Kitab. Kitab ni kadang situ lah tempat-tempat nak baca dia tu. Nak faham tu. Macam mana nak tanggung tu supaya makna dia betul tu dengan apa yang sepatutnya kita kena faham. Saya ngaji dengan almarhum Tuan Koji Ghazali ni. Dia cukup mengaji dengan dia tak banyak. Tapi dia ajar prinsip baca kitab tu. Satu. Baik. Jadi ada itibar yang kita nak kena tengok tak mana takluk dia tu. Tu yang takluk dia tiada menghabisi segala mungkin dengan takluk tanjizi qadim. Dan tiada dengan tanjizi hadis. Dan tiada menghabisi juga dengan tanjizi hadis. Pasal bila Allah Ta'ala bagi laksana, sampai bila laksana tu? Mana ada habis. Setiap mungkin pula Allah Ta'ala janji ahli syurga kekal abadi dalam syurga. Mana ada habis. Dia tak boleh nak menghabisi. Jadi tak takluk tanjizi hadis, tanjizi qadim dari sudut nak menghabisi itu. Tentu tak ada takluk. Hanyalah dengan sulh qadim juga. Jadi pandang pada sudut tu, kata kudrat iradat kedua-duanya takluk dengan mungkin, pandang pada sudut tu sulh qadim semata-mata. Tak mana tentang sulh qadim, pandang pada sudut mungkin tu semata-mata. Mungkin mana? Mungkin sebelum Allah Ta'ala nak adakan mungkin. Memang takluk dia sulh qadim aja. Boleh faham saya cakap? Boleh? Ada bab kita dah belajar suku dah. Kudrat ada sulh qadim. Iradat tak ada sulh qadim. Itu pandang nisbah ke Allah Ta'ala. Mana boleh Allah Ta'ala tak tanjizi hak qadim lagi bab iradat? Mustahil macam tu. Jadi yang ni kenapa pula dia kata tak takluk pada sulh qadim, pada tanjizi qadim, tanjizi hadis? Yang ni tiba sebelum dia buat makhluk memang semuanya sulh qadim lah pada kudrat iradat. Boleh faham saya cakap apa? Itu yang dia kata kudrat iradat ni pandang pada sudut mungkin. Pasal dia nak syarah dalam matan tu al-muta'alliqatani bi jami'il mungkinat. Dua-dua tu takluk dia dengan semua mungkin. Semua mungkin ni, mungkin ke semua tu macam mana? Antara semua tu macam mana? Hak dalam syurga yang tak sudah tu pun dia lah. Tu macam mana? Banyak mana? Mana ada habis-habisi. Jadi kudrat iradat ni takluk pada mungkin tak mana tu? Suluhi. Siap. Itu sekali lalu nak menghuraikan maksud al-muta'alliqatani bi jami'il mungkinat. Tu lain kitab, lain cara syarah. Dia disyarah dalam bentuknya tu.
Pergi hadam elok. Kalau agak sewil tak faham, tanya. Rasa saya boleh faham, terus saya cakap macam tu. Kod tak faham tu pasal mungkin istilah. Suluhi. Yang boleh faham lagi suluhi. Nyongen engkau. Itu yang bertanya. Tanya. Orang ada keliling tu tanya. Sambil makan nasi, sambil sembang, sambil sapu sampah, sambil memanah, sambil buat berteroyong, sambil duk khidmat, sambil kita buat kandang burung. Tak apa. Saya tanya, ustaz boleh tanya? Boleh. Tapi jangan tanya merepet. Tanya betul tak apa. Nanti saya tunjukkan suluhi dengan tanjizi kat sarang burung tu. Oh, ni suluhi, ni tanjizi, ni suluhi, ni tanjizi. Kalau faham tu memang boleh pakai istilah-istilah tu, tak ada masalah. Okey. Cuma dengan iktibar kita lah. Kat kita mana ada tanjizi je kan. Opa je kat kita tanjizi. Tu ngaji lain lah. Cukup. Okey. Kalau tak faham ta'aluk, ni tempat dia. Dengar elok. Dan makna ta'aluk. Ta'aluk ni apa? Kalau asal tarikh kitab macam ni. Tengok tarikh kitab. Boleh faham tak? Satu kadang tengok kitab lagi susah daripada dengar sekali lalu saya syarah. Lagi senang faham. Tengok bahasa kitab. Macam mana nak faham definisi ataupun hakikat. Itu bahasa yang kita pakai. Kita jumpa banyak kali dah. Hakikat ta'aluk ni apa? Ta'aluk ni macam ni. Bermula makna ta'aluk itu iaitu menuntut oleh sifat. Menuntut sifat akan perkara yang lebih atas perdiriannya dengan zat. Saya baca dah tu. Faham? Oi, faham? Tu boleh baca belum tentu boleh faham tu. Ini kita kan baca Arab. Saya baca Arab ke tu? Baca Melayu pun tak faham. Memang tak faham. Satu bukan senang tau nak faham kitab tu. Satu pelik ada orang Arab pun tak tahu tapi baca tafsir. Handal. Bohong gila babi macam tu. Baca Jawi pun tak faham. Nak baca Arab, baca tafsir boleh faham konon. Tek kucing. Dengar. Saya dengar saya punya bahasa. Ramai orang cakap macam tu. Saya tak faham Arab tapi insya-Allah saya baca Quran saya boleh faham. Kurang ajak sebut. Tak ada pada saya kurang ajak. Melanggar disiplin ilmu. Macam mana dia boleh faham tafsir? Kalau orang kelentong kau pun kau tahu ke kau kena kelentong. Kau tak ada disiplin. Kau tak ada ilmu, kau tak ada alat. Macam mana kau boleh tahu tafsir itu betul tak betul? Mungkin ada fitrah. Dari segi nak rasa boleh jadi betul tak betul. Yang ni masuk dalam jiwa. Wahabi pun cerita masuk dalam jiwa. Ni dia orang duk sebar apa? MP3 530 jam. RM100. 6 orang ke 7 orang lah. Tokoh-tokoh Wahabi. Berbaloi kata dia. Dengar, kau dengar tu kau jadi Wahabi. Apa cerita ni? Nak cerita kata belum tentu boleh faham. Dia orang boleh faham ikut kepala otak dia. Baik. Tengok sekali lagi. Apa dia ta'aluk ni? Ta'aluk ni menuntut oleh sifat. Menuntut sifat tu dapat pada fa'il. Satu tengok saya urai sekali lalu macam tu nak. Boleh faham tak? Menuntut oleh sifat. Dia tuntut apa? Tuntut perkara yang lebih di atas perdiriannya sifat itu dengan zat. Sifat kita nak bicara ta'aluk ni dia mesti sifat ma'ani selain pada hayat. Sifat ma'ani apa? Apa dia? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 tu hayat, tak ada ta'aluk. Yang baki ada. Dan kita bicara sifat ma'ani tu sifat betul. Sifat mesti ada di zat, betul. Dengan apa prinsip kita belajar macam mana? Sifat mesti berdiri di zat. Zat tak perlu zat, pasal zat dah zat. Zat tak perlu zat untuk ada zat. Boleh. Tapi sifat macam mana? Sifat mesti ada di zat. Okey, itu asas prinsip faham sifat. Sekalipun sifat makna ni. Baik.
Kemudian sifat ma'ani ni ada lebih pembahasan dia tentang ta'alluq. Jadi ta'alluq ni apa? Ta'alluq ni dialah satu perkara yang kita nak bicara berkenaan dengan sifat-sifat ni, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam ni, untuk nak menunjukkan memang sifat ni sabit di zat. Jadi huraian kepada skop dia, view dia, ruang lingkup dia, portfolio dia. Tu saya dah guna macam-macam bahasa lah tu nak cerita ta'alluq. Nak cerita portfolio sifat, nak cerita ruang lingkup sifat, nak cerita peranan sifat tu bila sabit di zat, macam mana dan macam kita boleh kenal memang sifat tu ada di zat. Pasal kita boleh nampak dia punya kesan, boleh nampak dia punya view, boleh nampak dia punya portfolio, boleh nampak dia punya kerja, skop, boleh nampak dia punya ruang lingkup. Bahasa Arab dia boleh nampak dia punya ta'alluq. Jadi ta'alluq ni apa? Ta'alluq ni dia adalah perkara yang lebih selain daripada sifat tersebut untuk nak menunjukkan sabitnya sifat itu di zat. Itu yang talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha bi zat. Tu istilah Arab dia. Apa dia? Dia adalah sifat-sifat ma'ani selain pada hayat, itulah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yang selain daripada nak menunjukkan memang sifat ni ada di zat, mesti tak boleh nak tolak. Akal dah kita bicara dah lepas, memang mensabitkan adanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam pada Allah Ta'ala. Tapi nak huraikan lebih daripada itu di atas peranan, skop, fungsi, view. Tu saya guna bahasa tu, portfolio Arab, ta'alluq dia, kerja, itu bahasa yang kadang diterjemah, kerja sifat-sifat ma'ani yang 6 ni ke mana, fungsi dia ke mana, untuk apa, sebagai apa, peranan apa. Tu yang kalau bahasa sikit, portfolio dia tang mana, ruang lingkup dia tang mana, skop dia tang mana, tugasan dia ke mana. Tu ta'alluq. Hampa punya ta'alluq apa sekarang? Mengaji. Itulah ta'alluq. Ta'alluq tu mendatang apa? Perkara yang lebih daripada diri hampa sebagai pelajar. Hampa zat pelajar, ada sifat pelajar, belajar dia. Apa hampa punya ta'alluq? Mengaji. Selain daripada mengaji, menghafal. Selain daripada menghafal, mutalaah, muzakarah. Selain daripada itu, zikir. Selain daripada itu, baca Quran. Selain daripada itu, istighfar. Itulah pelajar. Betul ya? Itu skop nama. Mengajar, itu bukan hampa punya skop. Itu saya punya skop. Itu saya punya ta'alluq. Boleh? Itulah ta'alluq. Memanah kalau macam mana? Itu sambil-sambil. Tapi itu bukan ta'alluq khas pelajar. Bukan ta'alluq khas. Itu dibenarkan untuk pada pelajar ada ta'alluq itu. Itu saya sebut dalam bentuk bahasa macam tu kan. Naik basikal boleh? Boleh? Anak naik basikal? Boleh? Siapa boleh pula? Pelajar mesti naik basikal. Itu bukan ta'alluq khas. Tapi menghafal mesti. Kau ada menghafal apa? Jurumiyah hafal, Muntajarah hafal, Umum Ibrahim hafal. Tunggu hafal apa? Apa basikal. Kena ada hafal. Juzuk Ammar pun hafal. Esok orang tolak jadi imam takkan kuliah kulhu lah. Baca kuliah kulhu pun terbalik-balik. Tak habis-habis baca. Diulang, la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'bidun ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'bidun ma a'bud. Tak jumpalah kau ni hukum Malayadin. Jadi imam pula tak apa gitu. Sampailah sikit. Takkan kuliah kulhu sampai kiamat. Bacalah surah lain-lain sikit. Sikitlah sebut macam tu kan. Pasal ta'alluq pelajar. Pelajar nama pelajar. Tambah pula orang kata pelajar mana? Pondok. Pondok mana? Banggul Batu. Tak rupa Bangga Batu ni ke?
Rupanya kepala batu Pasal apa? Tak ada ngapai apa pun. Tak macam Tok Gurunya pun. Awak akan kata tau. Pasal apa? Kau pelajar apa? Macam mana kau punya skop belajar? Tu takluk kau. Boleh? Faham? Faham? Itu pelajar. Sambil pelajar, buat kerja apa pula? Khidmat. Tu pun pelajar tak? Ada khidmat arnab, ada khidmat sapu sampah, ada khidmat sapu tik arnab, ada juga selain boleh naik basikal. Ada khidmat masak, ada khidmat sembelih arnab, proses arnab, ada khidmat tukang sana, macam-macam khidmat. Tu pun takluk tak? Takluk kan? Jangan takluk memunah. Pecah lampu, pecah cermin, tu membazir, buka habis semua kipas, pasang semua lampu, tapi tak pakai. Itu setan, bukan takluk pelajar tu. Itu setan. Boleh faham saya sebut apa? Nak faham takluk. Kalau terbakar nak panggil siapa? Kenapa pula panggil bomba? Itulah takluk bomba. Itulah takluk. Bomba dia sifat yang kita beri pada satu orang untuk bertugas. Apa tugas dia? Memadam api dan penyelamat. Bomba penyelamat ni kan. Selain pada tugas memadam api, dia juga penyelamat. Ada tebuan ke, ada ular ke, ada gajah ke, ada babi ke, orang tersepit ke. Orang panggil dia lemas dalam laut ke. Bomba lah. Bomba lah ni bukan pada api, dengar bunyi Nino. Jaga. Entah ular apa, rimau apa tepi jalan. Bukan nanti terbakar. Apa nak sebut ni? Siden tepi jalan, dia tak terbaring tepi jalan, terduduk, nak angkat tak boleh. Panggil siapa? Bukan panggil polis. Bukan panggil bomba. Panggil apa? Kenapa? Itulah takluk ambulan. Bila masuk hospital, dia perlu rawatan, panggil ustaz. Nak buat apa? Nak ceramah dia, suruh sembahyang macam mana? Dia nak perlu rawatan, panggil siapa? Kenapa panggil doktor? Itulah takluk doktor. Itulah takluk nama dia. Takluk tu apa? Talabus sifati amran zaidan ala qiyami hafizat. Kalau dia memang doktor, mesti akan ada satu kerja, tugasan, ruang lingkup, skop, portfolio, tugas, peranan yang kita hubung kaitkan dengan dia, yang munasabah dengan portfolio dia, kerja dia, tugasan dia, nama dia di atas, nak menunjukkan memang sifat tu ada di zat dia. Itulah takluk. Boleh? Gigi buat apa? Takluk apa? Gigi buat apa? Aku tak tahu kerja gigi. Gigi apa kerja? Mengunyah makanan. Kunyah tu sebenarnya gigi apa? Geraham. Potong gigi apa? Kacip. Koyak gigi apa? Taring. Jangan tak tahu. Jangan buat bodoh. Itulah takluk nama dia. Itulah takluk, nak menunjukkan sifat-sifat tu ada di gigi. Ada zat yang ada sifat boleh memotong gigi kacip, boleh koyak tu gigi taring, boleh melumat, menghancurkan itu gigi geraham kecil, geraham besar. Lidah memotong, mengoyak, apa? Merasa. Itulah takluk lidah. Soal, apa takluk kudrat? Mengada dan meniada. Itulah takluk kudrat. Takluk kudrat supaya Allah Ta'ala tahu kita. Ada pula tahu bukan kerja kudrat. Kudrat mengada dan meniada. Bila mengada, nampak tak ada. Meniada, nampak tak? Tengok jadi tak ada. Boleh? Umumlah bahasa mengada dan meniada tu. Itulah istilahnya takluk, taksir. Taksir tu apa? Beri bekas tang mana? Tak ada jadi ada. Ada jadi tak ada. Bahasa ada tak ada tu umum lah.
syarah macam-macam Ustaz lagi. Hidup mati rezeki hidup macam-macam dah kan. Bahasa dia umum dia mengada meniada. Dan semua perkara dalam yang ada dan tiada dan macam mana spesifikasi dia itulah. Itu kerja siapa? Yang kita boleh nampak semua kesan-kesan tu. Mata boleh pandang, boleh kesan. Apa tu? Kerja siapa tu? Kerja kudrat. Boleh? Itu kerja kudrat. Mestilah dia buat ikut iradat. Untuk apa kerja iradat? Buat. Iradat buat. Ibarat iradat melihat. Iradat berkata-kata. Iradat buat apa? Mendengar. Lampang lagi. Iradat buat apa? Menentulah. Iradat menentu. Yang itulah pelajaran yang mungkin kita tak bisa dengar. Saya cerita bomba, cerita doktor, senang. Pasal tak tahu hak tu, bodoh sangat lah. Bomba, polis, askar pun tak kenal, cikgu pun tak kenal apa kerja. Tapi kudrat iradat ilmu hayat, yang ni bukan sebarang punya pelajaran. Kau tak mengaji, kau bodoh. Tu yang kena ngaji elok-elok tu. Dan kena faham elok pula. Pasal ada orang tergelincir faham. Ada orang salah faham. Ada orang tak faham-faham sampai kiamat. Ada juga. Dan tak mengaji. Tapi bomba siapa tak faham memang bodoh. Tengok misi pun kena nak misi kerja apa? Misi kerja apa? Misi tak tahu kerja apa? Cleaner. Cuci jamban. Misi buat apa? Bagi sebut satu kerja khas misi. Apa takluk misi? Misi pun tak tahu dia orang ni. Misi ni apa? Basuh tahi. Bahasa terhormat sikit lah apa? Merawat pesakit. Alamak. Dan tak lulus. Tanya usaha Melayu pun tak faham. Untuk imam, apa? Kerja imam. Azan. Itu kan kerja imam weh. Imam dia ada portfolio dia. Tu saya guna bahasa portfolio tadi tu. Azan kerja portfolio siapa? Cuci tak cicak. Siap. Baca talqin kubur. Imam. Mayat-mayat. Imam. Anak si mati. Betul lah. Jawab betul. Jawab betul. Orang mati jadi imam mayat. Bukan imam. Imam ni sembahyang fardu. Main Jumaat. Mati. Anak lah imam. Anak bodoh. Anak bodoh. Tak boleh jadi takluk. Sikit kasar sikit lah bahasa tu. Boleh faham kan? Orang perempuan, apa takluk orang perempuan? Kayu basikal. Untuk jadi bomba. Menjaga pertahanan sepadan supaya tak dicerobohi musuh. Bukan, orang perempuan kerja apa? Pergi tek. Ngasuh anak. Jaga rumah. Lagi apa? Mendidik, mengasuh. Apa lagi? Itulah kerja orang perempuan. Orang perempuan takkan pergi pajak pokoknya. Bodoh betul. Orang perempuan bacul simen. Ya betul. Orang perempuan kerja apa lagi? Apa ya? Bawa lori. Betul lah. Bawa trailer, bawa grab. Tapi dah tak ada kerja, bantai lah jadi bombi. Betul tak? Relawati. Habis semua. Peragawati habis semua di peraga kan. Nampak? Nak kacau lah tu. Yang tu nak tahu boleh tak boleh, takluk tak takluk, kau kena tengok syarak. Mana boleh tak boleh? Sikit ke situ. Nak ajar apa ni? Takluk. Kalau dia ni sakit, lutut tak boleh nak sujud, nak semayang, nak cari apa dia? Kenapa cari kursi? Takluk dia tempat duduk. Jangan cari meja. Dia nak semayang cari meja. Dia nak dobet, nak tulis. Betul? Dia tak cari. Nak bagi apa?
Mari pemadam. Betul? Repair lah. Alah, jangan tak faham takluk apa. Tu nak bahas, kita nak bahas kawan taklah ni, tu lagi betul. Mana takluk, mana tak takluk, mana ni takluk kudrat iradat ke mana? Ke mana? Mungkin kudrat untuk apa? Mengada dan meniada. Bahasa khas dia taksir. Tu disebut nanti ke depan. Iradat buat apa? Nak menentu. Khas bahasa Arab dia taksis. Ilmu untuk apa? Untuk tahu. Bila tahu tu maksud dia macam mana? Nyata, jelas, terbuka setiap sesuatu. Tak ada apa yang tertutup kan? Itulah nyata, jelas, ilmu dia. Apa benda tu bahasa Arab nama dia? Inkishaf. Allah Ta'ala berkata-kata. Apa tujuan dia kata-kata? Nak buat apa? Saya bukan tanya Arab dia, saya tanya apa tujuan berkata-kata. Ada yang dia nak perintah, ada yang dia larang, betul? Ada dia nak cerita, ada khabar gembirakan, mengembirakan, ada khabar menakutkan. Jadi daripada kalam Allah Ta'ala ni boleh faham apa? Dilalah. Ada penunjuknya ni, ada penunjuknya ni, ada penunjuknya ni, ada alamat kiamatnya ni, ada Nabi Rasul macam ni, Allah Ta'ala macam ni, Nabi macam ni, Rasul macam ni, Fir'aun macam ni, Iblis macam ni, Syaitan macam ni. Macam mana boleh faham tu? Ada dilalah. Pasal kalam untuk apa? Kalam untuk menunjuk sesuatu. Kalau saya bukan saya bercakap, dia akan menunjukkan satu. Nak menunjukkan saya suka, saya sedih, saya redha, saya bagi arahan. Betul tak? Saya tak sihat pun ada dilalah. Kalau saya ajar macam ni, takluk kudrat iradat, muta'alliq qatan. Takkan hangpa tak faham dilalah lagi? Ustaz ni tak sihat ni. Letih sangat ni, tengok ni. Kalau dia ajar berapi keluar macam naga tu, guru tambah duk hentam Wahabi sampai penyit. Hak tu sihat tu. Hak tu tengah baran tu. Ke mau lepas kelahi dengan Wahabi apa? Contoh. Kan boleh faham dilalah gitu kan? Tu istilah-istilah sekali lalu kita sebut. Boleh faham tak takluk apa dia? Apa takluk kalau itu? Kerja. Apa lagi takluk? Bahasa yang boleh dipakai. Skop, ruang lingkup, lagi peranan, fungsi. Lagi apa? Ruang lingkup. Basikal untuk apa? Buat sudip masak. Itu kan takluk dia. Buat lauk. Buat apa basikal? Kenderaan. Basikal kenderaan ke? Tak tahu. Ya Allah, bengap betul basikal tak tahu. Handset tak apa? Main game. Padahallah bengap. Tak tahu. Takluk handset sebenarnya untuk apa? Memanglah di smartphone, very smart. Tapi bukan untuk main game. Orang bengap aja, duk bengap main game. Sikit-sikit main game. Handset bukan untuk main game. Memanglah ada game situ, tapi bukan fungsi dia untuk main game. Fungsi utama dia bukan untuk game. Main game baik kau beli apa? Yang apa? PS4, PS3, tak main 3, PS5, PS6, PS7, PS20. Tak ada punya pasal lah, saya sebut je nombor. Belilah PS, dulu PS2, PS3, PS4, Bobo PS21 senang lah kan. Alamak. Terus mana macam mana saya tak tahu. Saya sebut aja. Kalau betul-betul nak gamers, mari belilah alat macam tu. Bawa gamers ni kat handset main game. Muntah tengok. Handset bukan fungsi untuk tu. Kalau handset buat Facebook, buat live, okey lah, steady lah. Memang itu peranan besar dia. Pasal alat lain tak boleh, TV tak boleh. Memang dia ada skop situ, tapi itu kan skop utama dia, bukan portfolio asal dia. Memang dia smart, dia boleh buat macam-macam. Takkan beli handset untuk recorder je. Buat apa ni? Handset buat apa? Nak recorder.
Beli recorder lah. Buat apa beli handset? Oh, semua ada, memanglah semua ada. Dan kau nak recorder je, beli recorder je lah. Tak faham dia apa? Ha. Smartphone memanglah smart, tapi takkanlah untuk tu je. Dia ada untuk utama dia, apa dia? Bagi faham dia punya takluk khas dia. Khas dia. Saya ajar apa ni? Ta'alluq. Itulah maksud talabus sifati. Menuntut oleh sifat. Menuntut zat akan sifat, menuntut oleh sifat. Sifat ni dia akan tuntut perkara yang lebih daripada menunjukkan berdirinya, sabitnya sifat ni di zat. Selain daripada nak menunjukkan dia memang sabit di zat, dia akan ada skop, ada kerja, ada portfolio, ada view, ada ruang lingkup yang perlu kita nak faham apa peranan ni, fungsi dia, nak ke mana. Itulah takluk. Boleh? Faham? Dan atas bahas takluk ni dia ada istilah cara takluk. Sekali lalu saya sebut tadi cara. Atas kita bicara takluk pada mungkin ni, yang ni adalah tempat takluk. Tempat takluk. Satu lagi yang kita dah sebut juga sekali lalu, apa dia? Jenis takluk. Tak mana jenis? Ada suluhi, ada tanjizi. Kalau tempat, ada tempat dia mungkinan, ada tempat dia maujudat, ada tempat dia jaizat, mustahilat, semua perkara. Cara, itu yang kita sebut tadi, ada taksir, taksis, inkisyaf. Sekali lalu saya baca dah tu kan, cuma saya bagi penjelasan tu. Jadi dah lalu, itulah baca tadi tu. Saya tengok lek. Okey, sekarang boleh faham takluk apa? Boleh. Kalau orang tanya apa takluk, orang boleh faham takluk? Boleh. Apa takluk Perdana Menteri? Dalam konteks sekarang lah, apa takluk Perdana Menteri? Nak cerita boleh rentas negeri. Kalau ada dua dos. Itulah Perdana Menteri lah ni. Itu je kerja Perdana Menteri. Ada apa jadi Perdana Menteri tu? Baik jadi Cik A dengan Cik O. Cik O siapa dia tak tahu. Takat tu je Perdana Menteri. Leceh. Siapa ada dua-dua boleh merentah negeri. Bagi tukang cuci sampah boleh sebut macam tu lah. Tunjukkanlah kewibawaan, tunjukkanlah kematangan, tunjukkanlah karisma sebagai pemimpin. Macam mana nak mentadbir supaya tak ada pemberontakan daripada rakyat. Jangan rakyat dipaksa macam-macam, kata harus tapi paksa. Macam tak ada otak je. Kasarnya masa. Duk cerita takluk. Duk cerita Perdana Menteri. Tunjuklah karisma sebagai pemimpin. Takkan nak cerita kena dua dos. Saya sembang dengan orang kampung, orang kata apa? Alah. Dah dia macam ni, duduk kawasan ni pula. Apa dia? Dia pakat semua orang suruh kempen, suruh ambil vaksin. Kalau sebotol RM1 kata dia. Berapa ringgit dah dia dapat tu? Mestinya. Dia takkan kosong Wedak kenapa dia punya sangat nak suruh bagi orang suntik tu? Dia agak free ke? Free? Ada abuan nak kat dia? Terus masuk projek buat batu bodoh-bodoh pun duk bagi bantuan ke orang pun 10 juta. Yang bagi kat orang kampung orang juta, yang lain sangkut setengah jalan. KK, pokok KK, pergi ke bahagian cawangan. Semua tu sangkut tu. Agak-agak vaksin tak ada seorang pun sangkut. Itu. Sikit lah sebut itu. Itu je kerja Perdana Menteri. Ini buat pasal. Boleh? Itu buat apa? Kita akan tahu. Itu Perdana Menteri. Mufti macam mana? Mufti diam sengap. Tak ada kata apa. Diam aja. Yes, okey. Vaksin. Tarik tauliah. Minta derma. Tak boleh masuk masjid. Ikut SOP. Semayang jarang-jarang. Kerja. Kalau ada website pun, dia bukan cerita mufti punya kerja. Cerita apa?
Dia nak cerita KKM, berapa orang COVID, berapa orang banyak, berapa orang sembuh, berapa orang perlu penampasan. Itu dia dalam website dia. Satu dalam page dia. Tapi page Majlis Agama Islam. Baik tu saya bubuh nama Majlis Agama Islam, baik bubuh Majlis KKM. Boleh faham ke? Boleh faham. Apa cerita agama Islam, kau cerita Islam lah. Page kau cerita Islam lah. Kalau page saya mengajar lah. Page saya. Ni page saya mengajar. Habis-habis. Cerita memanah. Apa benda? Kalau nak cerita panah, cara memanah, boleh jadi juga kan. Tapi saja nak menunjukkan aktiviti memanah, apa? Mestilah atas nama mengajar tu, atas page education. Mesti ada education yang nak diajar. Ni saya duk ajar education apa? Tauhid. Ajar apa? Fiqh. Nak ajar apa? Akhlak. Nak ajar apa? Hadis. Nak ajar apa? Tafsir. Ada education, di situ ada pelajaran kat situ yang saya nak ajar. Nak ajar apa? Falak. Nak ajar apa? Cara memanah, cara target. Contoh kan. Macam mana nak zikir. Tu ada education, benda yang dia ajar. Itulah page saya. Ini page Jabat Agama, tapi duk cerita COVID. Apa benda tu tak faham, ngor yang saya kata kan. Saya nak cerita takluk. Jadi pengarah apa? Contoh lah kan. Jadi mufti, tapi duk cerita apa? Bid'ah. Nak tahu mufti apa dah bid'ah ke orang? Saja saya sebut pada dalam bentuk itu. Saya syarah apa ni? Takluk. Boleh faham takluk sekarang? Itulah maksud takluk, menuntut sifat akan perkara yang lebih atas pendiriannya dengan zat. Memang dia ada di zat. Lebih daripada itu untuk menunjukkan memang dia sabit di zat. Apa dia? Itu takluk. Kudrat. Betul ke sabit kudrat ke Allah Ta'ala? Apa dia menunjukkan sabit kudrat? Allah mengada. Allah meniada. Allah merupa. Allah merezeki. Allah menghidup. Allah memati. Tu dia. Itulah kerja kudrat. Itu yang kita ketahui lah oleh mu bahawasanya, dah cerita tu saya baca laju lah. Segala sifat mani itu setengah daripadanya barang yang tiada mempunyai ta'aluk, iaitu hayat. 7 tu yang tak ada ta'aluk, 1 je ingat ambil mati. Hayat tak ada ta'aluk. Sebab apa? Hayat tak perlu apa-apa untuk menunjukkan sampai hayat. Hayat memang hayat, siap. Menghidop, itu bukan kerja hayat. Menghidup kerja kudrat, memati kerja kudrat, memberi rezeki kerja kudrat, bukan kerja hayat. Kerja hayat memang sabit di zat. Habis. Itu je. Hayat dia tak ada ta'aluk. Hayat menghidupkan Allah Ta'ala, bukan. Allah memang hidup. Dia hidup maka sabit hayat pada dia. Bukan hayat menghidupkan Allah Ta'ala, bukan. Subhanallah. Kan? Jadi hayat tak ada ta'aluk. Siap. Dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk taksir. Itu sebab. Apa dia ta'aluk taksir ni? Barang yang tiada mempunyai ta'aluk taksir. Ni. Dan iaitu kudrat. Siap. Dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk akan sebagai ta'aluk takhsis, iaitu iradat. Sebut dah tadi dah kan. Tak ada, tengok sekali lagi. Maka makna taksir tu apa? Berbekas tahu mana? Mengada, meniada. Asal makna bahasa taksir tu membekas, beri bekas. Bekas tahu mana? Mengada, meniada. Itu pun 2 bahasa yang cukup umum. Mengada dan meniada. Dan makna taksis itu apa? Menentu, mengkhaskan, menspesifikasikan sesuatu. Dan kita baru lepas belajar pun tak. Apa dia? Mungkinat muntaqabilat tu, yang 6 pasang tu, 12 semua. Maka taksis itu pada kaul yang mutamad berbekas juga pada menentukan. Ya. Jadi ada ulama kata
bab menentu pun dia pun ada asar, dia pun ada taksir juga. Jadi iradah bukan saja taksis, dia juga taksir. Ada ulama kata macam tu. Walaupun begitu yang selalu dipakai kudrat taksir, iradat taksis. Walaupun ada ulama kata iradat taksir taksis. Ada yang kata itu. Tapi sebenarnya iradat taksis. Dan setengah daripadanya barang yang takluk ia akan sebagai takluk inkishaf. Apa makna inkishaf? Nyata, terang, jelas, terbuka, nyata, apa ye? Meliput, tak tertinggal sesuatu pun. Apa dia? Sifat apa yang takluk dengan nama inkishaf ni? Tersedia, ternyata, terbuka, terlingkup. Ter tu nak menunjukkan sedia, lingkup. Sedia, terlingkup, lingkup. Terliput, lingkup lagi, faham lain pula. Terliput, ternyata. Apa makna ter situ? Ter tu dengan makna sedia. Tak berbuah makna superlatif. Tak makna paling pun tak apa. Tersedia, ternyata. Apa maksud? Sedia nyata pada Allah Ta'ala. Ilmu dia. Tu yang ilmu Allah Ta'ala inkishaf. Allah Ta'ala melihat inkishaf. Allah Ta'ala mendengar inkishaf. Tu inkishaf ni iaitu takluk ilmu dan sama dan basar. Dan setengah daripadanya sifat ma'ani ni takluk ia akan sebagai takluk dilalah. Dilalah ni apa? Kalam. Apa makna dilalah? Nak tunjuk. Ada makna suruh, ada makna wajib, ada makna sunat, ada makna makruh, ada makna cerita, ada khabar gembira, ada menakutkan, ada perli, ada pakai hakiki, ada makna majazi. Di situ. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang nasikh, ada yang mansukh, ada yang am, ada yang khas, ada yang mutlak, ada yang mujmal, ada yang mufassal. Apa lagi yang sebut tu? Tu istilah-istilah yang dipakai dalam nak memahamkan kalamullah. Ada khabariyah makna insya'iyah, ada insya'iyah makna khabariyah. Istifham ada makna amar, ada istifham makna nahi, ada istifham memang makna istifham, ada istifham dengan makna ingkar, ada istifham dengan makna takrir. Macam-macam istifham saja pun ada bab tu, kena ngaji khas kalamullah tu. Yang tu khas ngaji tu, yang ada ilmu khas bicara bab tu balaghah nama dia. Ngaji ada bab ma'ani, ada khas, bayan, badai. Masih yang sama ada pula keindahan-keindahan bahasa, ada sajak, ada bertibak, ada muqabalah, ada iktibas. Macam-macam nama. Antara kita jumpa ada musyakalah. Antara yang kita pernah jumpa, saya sebutlah. Ada tashbih, ada isti'arah, ada kinayah, ada muhasinat lafziyah, ada muhasinat ma'nawiyah. Banyaknya. Nak faham dilalah Quran. Amar, nahi, masdar, isim fa'il, isim, tu memang mutada, khabar, fi'il, fa'il, maf'ul, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli. Tu mesti lah. Masdar, sulasi, sulasi, mujarrad, mazid. Tu tak ada ziyadatul bina, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul ma'na, maka ziyadatul bina. Gedebak, gedebak. Banyaknya nak faham. Ilmu nak faham dilalah Quran tu. Habis ilmu Arab apa pun tak tahu, tengok baca tafsir Quran. Macam ada Tok Wan Sekor tu lah. Sekor. Sedapnya bahasa. Ada Tok Wan dulu. Dia tahu apa? Kita perlu tafsir Quran semula. Selamba yang dia sebut. Saya tak pandai bahasa Arab, tapi kita perlu tafsir Quran semula. Kau ajar betul. Kau bukan bidang kau, sekali aku kata aku perlu rawat engkau semula. Kau doktor ni macam tak doktor. Tok Wan mana tu, tanya lain. Kau hampa tak tahu isu tu. Pasal Tok Wan tu kau dah taubat ke apa, tak tahu lah. Tapi tengok, tak apa taubat tu. Merepet je lagi. Sampai nyanyuk dah jadi Perdana Menteri. Letak jawatan, lepas tu nak jadi Perdana Menteri balik.
tak faham segah siapa dia tu, saja nak mati dia tu. Maka dari kerana situ dulu. Dia nak balik pada kudrat iradat. Asal fokus kita ta'aluk. Dia sebut sekali lalu, kita pun sebut memang bab ta'aluk, memang huraian besar tadi. Hari ni nak faham ta'aluk, bagi faham dia elok ta'aluk. Tak faham juga, dengarlah balik apa saya sebut, apa bahasa saya nak pakai, ruang lingkup, skop, view, portfolio macam-macam saya pakai, kerja, tugasan, untuk bagi faham ta'aluk tu. Atas ta'rif, ambil bahasa tolabus sifat, apa, menuntut oleh satu sifat, satu perkara yang lebih daripada diri dia, nak menunjukkan sabitnya sifat tu di zat. Itu ta'rif ta'aluk tu dalam kitab. Jadi apa maksud dia tu? Saya dah bagi penjelasan sekali lalu dengan terjemahan bahasa, mana boleh pakai ambil, jangan tak faham surah. Lepas tu khas pada sifat ma'ani, melainkan hayat tak ada ta'aluk. Setiap satu kena ingat kudrat iradat, kudrat taksir, iradat takhsis, ilmu inkishaf, hayat tak ada ta'aluk, sama inkishaf, basar inkishaf, kalam dilalah. Tak mana yang tersebut lagi, kudrat iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, siap, habislah. Itu je pun, itu je, sikit sangat nak ingat. Bila kudrat iradat taluk dengan mungkinan. Nanti ke depan nak jumpa apa dia, sama basar takluk dengan maujudat. Lepas tu ilmu takluk dengan wajibat, jaizat, mustahilat. Kalam, macam mana takluk ilmu, itulah takluk kalam. Pasal apa ilmu Allah Ta'ala, itulah Allah Ta'ala, boleh kata. InsyaAllah jumpa ke depan. Jadi khas jumpa nanti dengan sebut masalah dari kerana, maka dari kerana keadaan ta'aluk kudrat dan iradat. Okey, dia sebut kudrat iradat ni ta'aluk pada mumkinat. Dia ta'aluk pada wajibat dan mustahilat. Ada bahas itu. Ada sebahagian saya pernah sebut pun. Dia nak bahas dalam kitab. Nanti jumpa. Situ dulu. Mudahan faham apa dia ta'aluk selama ni. Ada soal? Ya, bagus soalan tu. Yang tu yang kata dia intibari. Dia benda itibar. Itibar dengan Allah, ada tak ada benda yang Allah Ta'ala belum tentu? Tak ada. Jadi tak adalah istilah suluhi ke Allah Ta'ala. Nisbah ke Allah Ta'ala, mana ada suluhi macam apa? Pula suluhi pula. Allah Ta'ala memang dah tanjizi kodim. Bukan tanjizi hadis pun, tanjizi kodim. Okey, boleh. Tapi kalau kat kita tahu apa Allah Ta'ala tentu? Tahu tak tahu? Tak tahu. Dia tentukan apa? Mungkin tera mana? Mana kita tahu? Tu layak tak dia boleh tentu apa dia nak tentu? Kenapa kata layak pula? Bukan dia memang dah tentu ke? Dia memang dah tentu iktibar diri dia. Tapi kita tak tahu. Iktibar kita suluhi. Boleh tak dia tentu buat macam ni, boleh tak? Boleh tak yang ni dia jadi wajib, yang ni jadi harus, boleh tak? Yang ni dia jadi manusia, jadi haiwan, boleh tak? Kak dia dah tahu ke belum? Siap dah tanjizi kodim. Kita tak tahu. Nisbah kat kita kudrat iradat ta'aluk dengan mungkinat. Suluhi tak? Layak tak untuk dia nak tentu hak tu? Tu pandang pada sudut tu dia nama suluhi. Tak panggil tanjizi kodim, tak panggil tanjizi hadis pun. Suluhi saja. Pasal iktibar dengan kudrat iradat ta'aluk dengan mungkinat. Ini nisbah kitab ni. Ada kitab lain tak sebut macam tu. Tu yang ulama dia cara dia bahas tu, cara dia tengok tu, angle iktibar macam mana. Iktibar macam mana. Saya jawab soalan. Lagi. Ngaji ni lagi faham, lagi soalan dia akan canggih lagi. Lagi tak faham, lagi soalan merepek. Satu saya ngaji dulu, saya pernah cerita ke Ambar kan. Ada soalan kami tanya pada Tok Guru. Kita tanya pun dia tak jawab lagi, dia rasa lega dah. Aku lega, kata dia.
Koma duk tanya aku ni, aku lega sebab ada orang yang boleh tahu, boleh cerita, boleh duk sedut ilmu aku duk ajak macam sedut lembek dah. Kita teringatlah apa dia sebut tu. Kita dengar syok pasal dia tolong doa untuk kita. Kita ni anak murid dia dan dia doakan kita boleh faham apa benda dia ajar. Best, seronok dengar. Dia mengaji kat dia sampai lah ni saya ingat dia tu. Macam memang antara guru yang asuh tu. Asuh saya. Apa saya nak sebut? Itu guru kan. Kita punya soalan tu pun dia dah seronok lah. Kalau saya ngaji falak tu, kami tanya soalan tu, dia punya seronok lah. Aku ingat kata dia koma tak faham. Rupanya faham lebih pada aku, kata dia. Waktu kami dengar, dia iktiraf best seronok. Saya ngaji tu rasa I'm very proud. Rasa bangganya dia nak murid dia. Maksudnya apa? Dia ajar baru sikit aja, kita dah faham lebih daripada apa dia ajar. Tu kata, aku yang koma tak faham, kata dia. Rupanya faham. Dia tanya kami jawab. Faham koma ya, katanya. InsyaAllah tu faham. Alhamdulillah, kata dia, tak sia-sia aku ngajar falak, kata dia. Best. Tu. Tu kadang soalan tu menunjukkan kita bersungguh tak bersungguh mengaji. Yang ni hak kita suruh, yang ni mana taksir, ni mana taksis, ni mana dilalah. Haram satu pun dia tak ingat. Ya Allah, hak tu memang pegang tu kita bagi. Okey. Siapa? Awak cerdik ingat mata tu. Okey. Tu bunyi marah tu kan, bunyi marah tu. Kau marah tu lepas perasaan. Kita tension pula. Okey, situ ada soalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.